Semalam kawan kenalan dekat rumah saya meninggal hari Jumaat. Sakitnya dah agak lama, tapi Tuhan tunggu sampai bulan Ramadan. Hari Jumaat pula tu. Itu yang antara doa-doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Antaranya ialah, ya Allah ya Tuhan kami, tamatkanlah kehidupan kami ini dengan penamatan yang baik. Maka ada ulama mengatakan antara penamatan yang baik ialah meninggal dalam bulan Ramadan, dan keberkatannya hari Jumaat pula. Walaupun pengertian husnul khatimah itu luas, iaitu kita mati dalam keadaan kita ni baik, beriman, bertakwa, kita dah bertaubat banyak, bagi infak, itu umum. Tapi indikator kecil begini menjadi perhatian. Betapa banyak orang-orang yang sakitnya on off masuk keluar hospital, kadang-kadang sampai 2, 3, 4 tahun. Tapi Tuhan tangguhkan sampai bulan Ramadan. Tuhan bagi pula hari Jumaat. Itu bukan satu kebetulan. Kalau orang kata itu satu kebetulan, bukan. Tapi itu adalah pilihan dan kehendak Allah. Saya nak tanya kepada tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ini apa yang paling signifikan? Kalau dalam bulan Sya'ban dulu, yang paling signifikannya apa dia? Isra' Mi'raj. Dan dalam Isra' Mi'raj itu yang paling signifikannya apa dia? Kefarduan salat. Dalam bulan Ramadan, Al-Quran. Bagus. Dan saya diminta oleh pihak masjid pun, Ustaz cakaplah pagi ini sama ada mengenai puasa dan mengenai Al-Quran. Dia peringatkan saya tu sebab saya ni tidak ada satu tajuk khusus untuk saya, pendakwah aja. Dia takut saya pergi ke angkasa lepas, pergi ke langit biru sampai tak tahu apa benda. Jadi diingatkan kepada saya, Ustaz cakaplah mengenai Ramadan, puasa atau Al-Quran. Maka saya pilih Al-Quran. Terima kasih banyak. Apabila kita sebut Al-Quran ni, apa yang tergambar di fikiran kita? Tuan-tuan sekalian, Al-Quran dalam pengertian tauhidnya ialah kalam Tuhan yang ada di azali, di Lauh Mahfuz, yang tak ada bahasa, tak ada itu, tak ada tulisan, tak ada apa, yang wallahu a'lam, disimpan di Lauh Mahfuz. Itu panggil kalam Tuhan yang azali. Kemudian dia transmit, dibawa kepada Jibril. Jibril itu pengantaraan nak disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka di peringkat antara Jibril dan Nabi Muhammad itu memerlukan satu tools, memerlukan cara, sebab yang nak terima Al-Quran itu ialah manusia. Jadi apa yang manusia boleh terima ialah sesuatu yang manusia boleh faham. Maka yang boleh faham mesti ada bahasa dia. Bahasa pula bahasa yang dipaham. Maka bahasa yang dipaham yang telah dipilih oleh Al-Quran ini ialah bahasa Arab. Sebab itu bahasa Arab tidak dianggap bahasa yang paling sophisticated di dunia ini. Satu baris saja berubah, telah bertukar maknanya. Sebab itu tuan-tuan tengok Al-Quran itu, jangan kata ejaan nak berubah, baris tu tak bisa tukar. Tukar baris tu, kalau qari baca Al-Quran bertanding pasti tewas, walaupun barisnya berubah. Saya penceramah ini cukup bimbang waktu saya sebut ayat Quran tu yang kadang-kadang saya tak rajuk, takut tersalah baris, walaupun berlaku. Sebab begitu sekali authenticity-nya Al-Quran di segi apabila dia transmitted in Arabic language, bukan lagi seperti mana yang ada di azali. Jadi yang ada di azali itu qadim. Tahu tak qadim? Faham tak qadim? Sifat 20 tak ngaji ya?
Qadim itu sama dengan sifat Tuhan yang tak boleh nampak, tak boleh pegang, yang bersedia, yang tidak di atas. Itu qadim, sifat yang Tuhan saja miliki. Itu kalam Tuhan yang ada. Apabila Tuhan itu qadim, maka kalam dia juga qadim. Tetapi apabila dia telah nak bagi kepada baharu makhluk yang nama manusia, manusia perlu pada bahasa, perlu kepada suara, maka waktu itulah bahasa Arab berbangkit dengan grammar, dengan taronum dan sebagainya. Jadi yang kita letak di depan kita Al-Quran hari itu, yang telah dimasahafkan, yang telah dikumpulkan secara yang cantik zaman Sayyidina Osman dan benar telah dibuat di peringkat Sayyid Nabi pun telah ditulis sikit-sikit dan telah ditulis dengan baik di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengatur tempat, tapi dikumpulkan dengan sempurna di zaman Sayyidina Osman. Itu dah panggil Mashaf Rasam Osmani. Jadi kesempurnaan itu berlaku di zaman Sayyidina Osman, dan segala pengumpulan Al-Quran yang bukan daripada Mashaf Osmani ini mesti diketepikan. Kalau tidak nanti bercelaru. Maka dengan sebab itu Rasam Osmani itu menjadi otoriti tunggal di dalam nak mengatakan validity of Al-Quran. Sampailah kepada hari ini. Maka dengan sebab itu yang ada di depan kita tu, apabila orang tanya, Al-Quran yang ada di depan kita tu bukan lagi Al-Quran yang qadim, tapi Al-Quran yang telah menjadi baharu kerana dia perlu kepada kitab, perlu kepada tulisan, perlu kepada apa dan sebagainya. Jadi apabila dia berbentuk baharu, maka boleh dibakar, boleh dipijak, boleh di apa. Ya, yang dah berlaku banyak. Walaupun Tuhan bayar balik kerana bakar tu orang tu sampai jadi macam-macam, itu punishment daripada Tuhan. Tetapi dia terdedah kepada rosak seperti mana rosak buku-buku lain juga. Jadi kehormatan kita bagi kepada Al-Quran sekarang ni, kehormatan kerana statusnya kalamullah, bahasa Tuhan, tapi telah ditransmitted in Arabic through angels of Jibril. Jadi itu dia punya kedudukannya. Jadi yang ada di depan kita tu ialah yang dalam bentuk baharu yang kita nampak. Ada Mashaf. Dia tu bermula dengan surah Al-Fatihah yang ditutup dengan surah Qul a'udzu birabbin nas. Itu satu isu lagi. Kakak Al-Quran itu yang mula-mula turunnya ialah surah Iqra. Tapi dalam Al-Quran kita jumpa bukan Iqra. Iqra di belakang sekali dah. Fatihah, Al-Baqarah dan berbagai pengajian. Apa cerita ni? Yang boleh jadi begitu macam mana? Siapa yang susun sebenarnya ni? Yang boleh jadi gitu tu. Tak ikut dia punya apa? Chronology of revelation orang panggil. Dia punya kronologi pewahyuan tak ikut. Saya pernah tanya orang, saya tak mengapa jadi gitu. Itu yang Nabi bertadarus dengan Jibril setiap bulan Ramadan. Dan itulah susunan yang Nabi buat, yang didengar oleh para sahabat, begitu caranya. Maka itu telah dinakalkan, telah dipindahkan kepada satu generasi itu, sehingga dia telah dibukukan dengan cantik. Maka itu formatnya. Jadi kita jangan timbul. Jadi kalau kita tengok asbabun nuzul yang ada dalam Al-Quran tu, ini ayat dia turun di Mekah, ayat turun di Madinah. Catatan tarikh tak ada. Cuma di Mekah, Madinah tu ada lah. Di Mekah tu sebelum hijrah, di Madinah tu lepas hijrah. Tapi tarikh-tarikhnya tak ada. Jadi dia punya susunan itu dia atur antara Nabi dengan Jibril, yang Jibril turun setiap tahun bulan Ramadan bertadarus dengan Nabi. Jangan tanyalah bagaimana Nabi menghadap itu, jangan tanya saya saja, saya tanya online, saya tak tahu. Jadi itu amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan. Jadi didefinisikan oleh ulama, Al-Quran itu ialah kalam Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dan bacanya menjadi ibadat, dan dia menjadi satu bahagian daripada rukun kita solat juga, dan dia menjadi pegangan kepada orang Islam, dan kita wajib berpegang dengan dia, dan dia kekal sampai ke akhir zaman. Itu definisi secara umum. Jadi daripada definisi ini, kalau tuan-tuan tengok, hukum Islam itu sumbernya apa dia? Apa dia sumber hukum Islam? Sumber Islam itu sendiri apa dia? Al-Quran. Tapi hadis
Hadis macam mana? Ha? Apa kedudukan hadis kalau kita kata Al-Quran? Jadi peranan hadis adakah bukan daripada Tuhan? Disebutkan dalam kitab, sumber hukum hanya satu sahaja, wahyu. Dia tak sebut Al-Quran. Kalau sebut Al-Quran saja, nanti nak letak kat mana hadis, nak letak kat mana berbagai-bagai kan. Maka dia sebut wahyu. Maka wahyu hanya satu, iaitu Allah, daripada Allah yang mewahyukan kepada Jibril. Jadi wahyu yang direct daripada Allah kepada Jibril dan kepada Nabi, yang Nabi pun tidak boleh pandai-pandai hal itu, namanya Al-Quran. Seperti Al-Quran itu wahyu daripada Tuhan, bukan sahaja wahyu dari segi kontennya, wahyu juga dari segi perkataan, bahasa dan semuanya wahyu. Nabi menyampaikan apa yang didengar daripada Jibril. Tetapi yang hadis tadi, walaupun wahyu, indirectly from Allah, directly from Muhammad. Sebab itu Tuhan kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap ikut hawa nafsunya, maka apa yang dia bercakap tadi semua wahyu. Maka itu including segala hadisnya, segala perbuatannya, segala sunnahnya, segala ikrarnya, itu semua. Jadi apabila begitu, sumber yang menjadi authority di dalam Islam ini hanya satu, iaitu wahyu. Wahyu kita pecah kepada dua. Wahyu yang direct, wahyu yang resmi, yang kuat, yang paling authority sekali, Al-Quran namanya. Dan wahyu yang kedua, indirectly from Allah, directly daripada Nabi, namanya hadis, sunnah. Jadi bagaimana kedudukan sumber-sumber yang lain? Ijma', qiyas, qaul, pendapat sahabat, fatwa-fatwa, macam mana? Sedangkan hukum mahkam kita banyak bersumber daripada yang itu. Yang direct pada Al-Quran bukan banyak, ya. Jadi bagaimana kedudukan yang lain-lain itu semua? Ini saya nak bagi secara global gitu aja. Senang tuan-tuan faham. Kalau kita terikat sangat dengan nota ni payah, ya. Jadi bagaimana sumber-sumber yang lain? Ini yang kadang-kadang ada di kalangan ulama yang tak suka ambil pendapat ulama, benar-benar khilafiyah dalam bab semayang, bab solat, bab puasa ni. Mana hadisnya? Tak ada hadis, tolak bid'ah. Itu yang timbul ni. Sebab mereka hanya mengatakan Al-Quran dan Sunnah, no more after that. Jadi pendapat ulama pun diperlekehkan. Ijma'. Sedangkan sumber Islam yang paling authority Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada lagi yang kecil-kecil, pendapat sahabat, istihsan, masalah al-mursalah dan lain-lain. Tuan-tuan tak usah tahu yang tu. Yang empat ni paling popular dalam kitab fiqh, empat ni. Tapi kalau bersikap seperti itu, selain daripada Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah mereka menolak. Inilah kecenderungan sebahagian daripada orang-orang sekarang. Tak kira di mana saya nak refer, susah ni. Rakaman tu nanti orang dakwah saya susah. Ini ada kecenderungan nak memperkecil-kecilkan pendapat ulama. Apabila kita kata ulama ni kata gini, mazhab ni kata gini, mana hadisnya? Mana ayat Qurannya? Itu soalannya. Sedangkan ulama-ulama seperti Syafi'i sendiri, bapa Al-Quran dan bapa hadis, dia lebih tahu daripada penceramah-penceramah tu. Tapi dia masih mengatakan begitu. Begitu juga dalam Ihya Ulumuddin, dikatakan lebih 75% hadis-hadis dhaif, tapi dia masih bawa. Adakah Imam Ghazali tak tahu kedudukan hadis-hadis ini? Tapi masih diterima. Tapi sekarang telah mula digugat. Sikit sebanyak ada ijazah tinggi telah mula digugat pendirian-pendirian macam ni. Amat-amat berbahaya tuan-tuan sekalian. Menyempitkan skop sources of Islamic teaching ini dengan hanya kepada dua itu tanpa elaborate, amat-amat berbahaya. Faham? Saya tak nak komen tentang apa dia pergi, mengapa dia jadi begitu. Saya tak nak komen. Saya nak katakan mengapa jadi begitu. Sedangkan ulama-ulama muktabar dalam 4 mazhab tadi, Al-Quran hafal. Dan dia orang ni kalau ikut sampai kepada peringkat hujah, dia orang ni hafal hadis, tak silap saya tak kurang daripada 10,000 hadis. 10,000 kan tak kurang, saya tak ingat. Kalau yang kecil-kecil 3,000. Tiba-tiba kita hafal 50 hadis, tak sampai kita nak tolak. Siapa kita, siapa mereka? Maka dengan sebab itu kita terbuka perbendaharaan hukum Islam boleh dikatakan memenuhi
perbendaharaan fiqh itu pendapat-pendapat ulama. Ya tak? Yang dikuatkan ada ayat Quran, dia bawa ayat Quran. Ada hadis, dia bawa hadis. Apabila tidak ada hadis, dia kata ini ijma'. Ini qiyas dan berbagai-bagai yang lain. Ini qaul sahabi. Faham? Clear ya? Kalau tuan-tuan clear punya tu, tuan-tuan mengaji fiqh pada tuan-tuan telah mengaji cara bagaimana hukum hakam dibuat. Jadi mereka ini telah melepasi bapa-bapa itu semua. Maka apabila kita mungkin tertanya-tanya, jadi apa autoriti ulama-ulama besar ni yang boleh tak ambil direct pada Al-Quran, tidak ada hadis pun mereka masih mengeluarkan pendapat mereka. Sedangkan kita katakan autoriti hanya dua. Apa autoriti ulama ni semua? Telah diperakui secara fiqh, ulama boleh berijma'. Ada hadis dan ayat Quran yang saya tak nak sebut pada pagi ini. Saya pun tak kena bawa juga. Ada hadis dan ayat Quran yang Islam mengizinkan para ulama ni berijma' untuk memutuskan sesuatu yang telah ada hukumnya ataupun hukum yang tak ada lagi atas nama ijtihad dan qiyas. Dan ulama ini mesti ulama yang diiktibar. Jadi apabila ulama ni memutuskan sesuatu hukum yang kononnya seolah-olah tidak ada dalil direct pada kata mereka, tapi ulama ini telah mengambil secara kebijaksanaan ilmunya bagaimana cara dia mengkiaskan ini dengan ini, dia bandingkan kata benda ini ada nasakh atau mansuh, benda ini boleh diiktibarkan ada kejadian ini dengan ini, mengapa dia ada semua dia punya kaedahnya, dia dipanggil usulul fiqh, prinsip-prinsip nak mengeluarkan hukum, istinbat, cara nak istinbat hukum. Dan mereka telah melepasi benda itu, dan itu menjadi bidang yang penting dalam pengajian fiqh Islam. Barulah keluar pendapat ini gini, pendapat ini begini, pendapat ini begini, pendapat ini begini. Namun begitu, apa yang ulama ni kata yang atas nama ijma' dan atas nama qiyas itu pun banyaknya ialah benda-benda furu'iyah, tak ada benda furu'iyah. Benda-benda cawangan, benda-benda kecilan yang tak timbul masalah. Kalau sekadar berlaku perbezaan itu bukan kecil. Tapi benda-benda yang menjadi usuliyah, benda-benda prinsipal yang tak boleh ubah. Rukun semayang, rukun haji, kemudian bagaimana mengenali Tuhan dan sebagainya. Benda ini mesti ada otoriti yang resmi daripada Al-Quran dan hadis dan harus clear. Dia pun tak akan khilaf yang itu. Walaupun kita tahu tentang batal sembahyang, mazhab ni kata gini, tapi semua mereka mengakui kena solat. Solat berat 5 kali satu hari dengan rukun-rukunnya ya. Tapi benda kecilan. Tetapi hari ini dia gembar-gemburkan benda-benda kecil-kecil ini. Benda-benda yang kita kata tak penting sangat. Nak buat tahlil atau tidak, boleh tak boleh. Nak kata nak sapu muka atau tidak waktu lepas salah. Jadi benda-benda gini. Ini semua pada saya lah. Saya tak suka menyentuh benda-benda begini. Saya tak ada komen sikap orang lain. Saya tak suka menyentuh isu-isu kecil sekadar nak mempermulakan. Pada saya benda tu dah settle. Jadi lebih baik saya pergi kepada benda focal point. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itu satu dimensi di dalam mengenali Al-Quran. Yang kedua, hebatnya Al-Quran itu tuan-tuan sekalian, relevannya dalam bulan Ramadan telah dikenal pasti, dan pasti ianya bermula pada bulan Ramadan. Iaitu Tuhan sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran ni pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni berlaku pada bulan Ramadan. Tarikhnya wallahu a'lam. Banyak ijtihad kata dia boleh berlaku daripada sebulan bulan puasa, tak tentu malam apa. Ada yang katakan dia pilih malam-malam ganjil. Ada yang mengatakan 8.15 ke atas. Ada yang katakan malam 17. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir. Macam-macam cerita. Yang penting tak usah tunggu Lailatul Qadar. Kalau dia ditakdirkan tak dapat Lailatul Qadar, dia tunggu pun tak dapat. Dia tak tidur dah malam-malam 17 dengan malam 27 tak nak tidur sebab dia nak tunggu Lailatul Qadar. Itu bukan cara diajarkan Islam untuk tunggu Lailatul Qadar. Cara nak tunggu Lailatul Qadar, buat ibadat malam setiap malam daripada awal Ramadan sampai 30 Ramadan. Begitu baru kita harapkan dapat Lailatul Qadar. Banyakkan qiyam, dia panggil. Banyakkan qiyamul lail. Jangan banyakkan tidur. Sebab Lailatul Qadar ni boleh jadi berlaku di akhir tengah malam, dekat dengan subuh. Kalau dia banyak tidur, dia lepas lah. Itu
Ulama-ulama bagi contoh bagaimana nak mengharapkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar tu berlaku pada bulan Ramadan. Dia tak sebut pun dalam malam inna anzalna tu Lailatul Ramadan. Tapi dalam ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya rasa surah Al-Baqarah 183 ke atas, saya tak ingat nombor ayatnya. Bulan Ramadan itu dah diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia. Jadi bila kita combine kedua-dua surah ini, surah Al-Baqarah ayat berapa tu dan surah Al-Qadar, maka pastilah Al-Quran ini mula turunnya dalam bulan Ramadan dan mula turunnya pada malam Lailatul Qadar, dan bulan Ramadan itu berlaku hanya bulan Ramadan. Mana Lailatul Qadar itu dalam bulan Ramadan, dan Al-Quran disahkan, diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, dengan sikap dan penjelasan ini, tidak ada satu amalan yang paling baik dalam bulan Ramadan ini selain daripada kita berpuasa lah. Amalan yang paling utama ialah puasa, ialah membaca dan tadabbur Al-Quran. Tidak ada amalan yang mengatasi itu. Di samping kita buat tarawih, kita buat qiyamul lail, tapi yang terbaik sekali apa yang saya faham, membaca, bertadarus dan tadabbur Al-Quran seberapa yang baik. Sebab itulah paling signifikan sekali. Kalau kita nak buat yang lain-lain, kita nak sembahyang tahajud apa semua silakan, tapi itu dibuat di luar bulan Ramadan pun boleh. Tapi yang amat relevan dengan bulan Ramadan, baca Al-Quran dan tadabbur sekali serta tadarus. Kita berada di level pertamanya, kita baca aja. Saya tak bertiga kelas sila lah baca, tapi jangan memadai setakat itu. Sebab di akhir zaman ni ada teknologi canggih yang boleh begitu begini. Baca dan faham sekali. Mengapa yang kita perlu sangat baca dan faham Al-Quran ni tuan-tuan sekalian? Tuhan sebut dah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan kami turun padanya Al-Quran, hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia. Surah Al-Baqarah pula, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Quran ini tidak ada ragu padanya, menjadi petunjuk kepada manusia. Jadi paling asas sekali dalam Al-Quran ini ialah petunjuk kepada manusia. Apa maksud petunjuk pada manusia? Hidayah pada manusia. Bahasa Inggeris kata guidance from Allah. Apa jadi guidance? Mesti kita mematuhi apa yang disuruh dan kita elak apa yang ditegah. Macam mana nak patuh apa yang disuruh, nak elak apa yang ditegah, macam mana nak buat? Mesti memahami dia. Macam mana nak memahami dia? Kenalah tadarus Al-Quran, kenalah tadabbur Al-Quran, kenalah sikit sebanyak baca tafsir. Jangan berada di takut lama. Baca aja daripada kecil sampai ke mati tu baca Al-Quran je. Saya bukan kata tak baik, tapi tak menjadi kitab hidayah kalau kita tak serta ke dengan perkara-perkara tadi. Jangan jadi alasan saya tak boleh faham Arab, itu alasan lama. Alasan sekarang ini dengan berbagai-bagai teknologi canggih ini boleh menolong seseorang untuk memahami Al-Quran dengan baik. Yang dah pandai bahasa Arab sikit sebanyak tu alhamdulillah lah. Ni kepada layman. Jadi saya nak komen sikit tentang hal ini. Kita telah dibudayakan dengan membaca Al-Quran ni baca sahaja. Tidak dibudayakan lebih daripada itu. Kalau pihak masjid dan pihak surau cuba nak melebihkan, nak tadabbur Al-Quran, maka hadirinnya daripada 50 orang tinggal 20 orang. Kita pakai tunggulah lepas ni kita nak buat tadabbur Al-Quran, mari banyak-banyak. Jadi hal macam ni saya tak tahulah apa sebab. Jadi significance of Al-Quran menjadi kitab the guidance from Allah for human beings itu tak begitu berlaku lah. Jadi akhirnya orang yang hafal Quran banyak-banyak pun nampak lagi sikap pahamannya, perangainya macam orang yang tak faham Al-Quran. Dengan izin saya cakap begini, dah maaf ya, sebab dia tidak begitu. He is not well guided by Al-Quran because of him not understanding the contents and the significance of Al-Quran. Kenapa bahasa Inggeris saya tu?
Kalau tak kenal, minta maaf bahasa Inggeris orang kampung ni. Minta maaf ya. Tapi orang sini sebab kalau tak cakap Inggeris tak sampai standard. Dan banyak kami tak faham Melayu, Ustaz cakap Inggeris tu sedap. Jadi saya pun cuba-cuba lah. Kalau itu perasannya, isteri saya balik dah beletir kat rumah. Jadi tuan-tuan sekalian, signifikan Al-Quran yang begitu. Saya nak baca satu ayat. Bagaimana hebatnya Al-Quran ini. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Satu kitab yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hukum hakam yang hebat. Uhkimat ini mana penuh dengan kebijaksanaan. Kalau orang kata hikam itu penuh dengan falsafah, makna dia hebat. Ayat dia. Kemudian didetailkan pula fussilat. Min ladun, daripada Allah. Min ladun hakim makna daripada sisi yang baik bijaksana. Daripada sisi yang bijaksana ini ialah Allah. Khabir dan pakar pula. Maka segala kandungan Al-Quran itu datang daripada Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha pakar. Jadi kalau siapa yang memuja buku-buku lain sehingga mengatasi pemujaan dia kepada Al-Quran, kalau dia buat begitu dengan sengaja, dia kena mengucap balik. Melainkan dia tak tahu, dia jahil lah. Minta maaf ni, minta maaf, saya cuba berani cakap begitu. Kalau siapa yang dengan dia mengetahui betul-betul kandungan Al-Quran, dia tergamak mengatakan buku lain tu mengatasi Al-Quran, dia kena mengucap balik. Orang Islam lah. Sebab tu jangan cuba kata perlembagaan itu mengatasi Al-Quran. Jangan cuba cakap mudah-mudah. Kena ada tafsirannya. Berbahaya. Subhanallah. Ayat yang lain itu surah Hud ayat 1. Kemudian surah Ibrahim ayat 1 juga. Kitabun anzalnahu ilaika. Satu kitab yang kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Kita kata surah Ibrahim, tapi kepada Nabi Muhammad, cerita Tuhan kepada Nabi Muhammad mengenai Nabi Ibrahim. Yalah, itu surah Ibrahim. Kitab yang telah kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kesesatan, daripada jahiliah kepada satu cahaya keimanan yang percaya kepada Tuhan. Biizni rabbihim, dengan keizinan Allah Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang paling perkasa, yang mulia, yang terpuji. Betul, orang jahiliah pembunuh orang, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Sayyidina Umar, satu budak, ini ikut sejarah yang saya baca lah, satu budak perempuan main misai-misai dia kecil, dia angkat budak tu, dia kambing budak tu, dia hidup waktu dia zaman jahiliah. Begitulah zaman jahiliah, tuan-tuan sekalian. Tapi apabila Islam datang, Al-Quran asasnya, masyarakat yang macam tu telah bertukar 360 darjah. Umar yang macam itu punya perangai telah menjadi manusia yang paling penyayang. Waktu dia menjadi khalifah, dia lantik ejen-ejennya pergi siasatnya. Kok ada perempuan janda yang kelaparan tak cukup, jadi spy. Punya dahsyatnya. Bayangkan tuan-tuan sekalian, Al-Quran ini dengan hidayahnya telah mengubah satu personality yang paling arrogant, yang paling kasar, yang paling dahsyat, kepada satu personality yang amat lemah lembut dan sebagainya. Kalau orang tengok dalam sejarah personality Umar dengan personality Umar selepas Islam, dengan personality Umar sebelum Islam, orang tak percaya kata itu Sayyidina Umar. Sehingga Nabi dalam nak menghadapi dakwah, Nabi terpaksa buat doa khusus. Salah satu daripada Umar ni masuk Islam, Umar Khattab, yang Tuhan terima doanya. Lagi satu tu, kalau tak silap saya, itu Abu Lahab, apa saudara. Namanya Umarai juga, tapi tidak diizinkan Allah. Tapi benar, pada Umar masuk Islam, dakwah berkembang dengan pesatnya. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kehebatan Al-Quran ni, kalau tuan tengok sampai sekarang, satu-satunya buku yang telah dikenal pasti oleh cerdik pandai dunia, bukan saja Islam. Buku yang tetap relevan dan bertambah, relevan dan bertambah. Kita kata terus green, terus apa panggil?
terus menghijau. Orang kita panggil bahasa apa? Evergreen, saya tak ingat. Yang terus evergreen Al-Quran. Buku lain dia boleh berjaya dalam tempoh 30-40 tahun tinggal habis. Teori Marx apa das kapital pun dah mula campak dah sekarang ni. Tapi Al-Quran, tuan-tuan sekalian, kita ambil orang bukan Islam dulu, sehingga mereka menjadikan Al-Quran itu bahan untuk mereka bakar. Bukan kerana Al-Quran tak berguna, kerana Al-Quran itu penghalang kepada dia. Hebatnya Al-Quran. Dan betapa ramai tokoh-tokoh besar dunia, tokoh-tokoh saintis yang besar-besar, tak kurang dari 10 atau 15 orang saintis besar, masuk Islam dalam 10 atau 15 tahun yang lepas. Masuk Islam. Penemuan-penemuan yang luar biasa, yang tak mungkin diketahui oleh Muhammad zaman dia dulu, 1400 tahun dulu. Hanya baru dijumpai benda-benda begitu dalam 30-40 tahun terakhir ini. Bermakna dia terus Al-Quran itu relevan. Tuan-tuan tengok betapa canggihnya maklumat-maklumat yang ada. Zaman dulu, oleh sebab ahli-ahli tafsir dia boleh tafsir ikut ilmu dia dulu, maka mereka tak boleh tafsirkan bagaimana perjalanan cakrawala, bagaimana unsur graviti, bagaimana kandungan anak dalam bayi, bagaimana sumber kehidupan semua air, bagaimana ada pasangan-pasangan, semua ini mereka tafsir secara umum gitu je. Tapi dengan penemuan sains sekarang ni telah mendedahkan begitu Al-Quran. Sehingga satu saintis daripada Perancis, saya tak ingat namanya, dia kata mustahil benda-benda begini ni direka oleh Muhammad. Tak mungkin, mesti from unknown sources bagi dia lah, iaitu daripada Allah, tentang the stages of human creation in a womb. Peringkat-peringkat kejadian manusia ada 5 peringkat tu. Dari segi sains sampai sekarang itulah hasilnya. Kemudian setiap kehidupan ada jantan betina. Saya baru tahu je. Ya tak? Sumber kehidupan ialah air. Tanyalah saintis mana, Al-Quran telah sebut berbanyak tempat. Kemudian fenomena yang disebut lagi, bagaimana di Kuala air masin dengan air tawar dia tak bercampur. Faham tak? Al-Quran dah sebut. Saya tak ingat ayat tu. Saintis baru boleh fikir, begini ketepatan air masin tu lain dengan ketepatan air tawar, dia tak boleh campur. Nampak di atas permukaan dah. Siapa yang halang? Bukan ada tembok pun. Jadi tuan-tuan sekalian, maklumat itu maklumat sains yang diketahui dalam 3-4 dekad kemudian ni. Jadi kalau zaman dulu, kecanggihan Al-Quran tu dinilai melalui aspek lain, aspek sastra. Di zaman Islam turun, orang yang terror sastra ni dapat Tun atau Tan Sri. Hebatnya tokoh-tokoh sastra, menjadi pujaan syair-syair Arab. Dapat digantung di Kaabah siapa yang menang, dipuja. Hebatnya bahasa Arab itu. Tapi bila turun Al-Quran, mereka terpesona. Kami tak pernah jumpa ayat-ayat yang macam ini ni. Nun wal qalami wa ma yasturu. Apa makna nun ni? Yasin, kaf ha ya ain sad. Dan itu dari segi perkataan wordingnya, dan dari segi ritmenya, lagu-lagunya. Belum lagi dilihat segi maknanya. Maka dengan sebab itu, cara penyusunan Al-Quran boleh dihafal oleh orang yang walaupun sepatah habuk tak tahu Arab. Disebut sepatah habuk tak tahu Arab, tapi boleh hafal. Cuba tanya orang Kristian, minta maaf ni, berapa orang yang hafal Bible daripada A sampai Z? Padrinya sendiri pun mungkin tidak. Dan nak hafal Bible yang mana, wording dia bukan sama. Itu satu lagi. Nak hafal yang mana? Al-Quran tidak. Tidak ada beza orang Arab hafal dengan orang Melayu luar bandar hafal. Pelet berlainan. Mengapa benda itu boleh? Keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Itu belum dilihat dari segi makna. Makna ni orang saintis, orang apa hebat lah. Kita lihat hanya segi orang biasa. Kalau tuan-tuan faham betul-betul bahasa Arab, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan baca Fatihah dah cukup melenggok dah. Tidak ada bahasa yang macam ini ni. Saya sikit sebanyak Tuhan bagi kebolehan Arab ni. Waktu kita pulang betul-betul tu, saya baca Fatihah dah cukup seronok dah, puas hati dah. Maka saya masih bayang ringkas, saya ulang 3 surah Fatihah, Qul ya, Qul Allah. Saya rasa nikmat.
Saya tak hafal ayat-ayat yang banyak yang lain. Malaikat saya jadi imamnya lah. 3 ayat. Qul Allah tu ada berapa ayat? Qul Allah sebenarnya 4-5 ayat. Tapi ya Allah, konsep tauhid keseluruhannya berada dalam Qul Allah. Kita kena mengaji tauhid, kena kitab berjala-jala tu. Konsep agungnya berada dalam Qul Allah. Al-Fatihah itu dikatakan umul kitab ataupun the gift of Al-Quran. Intisari kandungan Al-Quran terdapat dalam Al-Fatihah. Macam mana? Kena cakap waktu lain lah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, tokoh-tokoh besar dunia sekarang ni yang menganut Islam, terutama saintis-saintis, boleh dikatakan yang saya tahu 90% lebih mereka mengkaji Al-Quran. Itu orang bukan Islam yang tak faham Arab, hanya dia baca translation saja. Dia memahami Arab tu tak sikit, tak banyak lah. Dia translate je. Manakala orang yang tak mendalami Islam, dia masuk Islam juga, dia tertarik sikap orang Islam. Itu macam ada beberapa orang perempuan-perempuan yang masuk, dia tengok bagaimana perempuan-perempuan Islam dalam keadaan teratur, lemah lembut, halusi. Dia kagum melihat perangai-perangai orang bukan Islam ni. Dan betapa banyak apabila masses press semayang secara yang ramai-ramai di Moskow, kemudian dia di bandar mana di London, orang masuk Islam kerana itu je. Mana ada satu gathering yang agama lain yang boleh buat macam itu? Ya tak? Tak ada. Macam di India, ditutup masjid, tak boleh semayang kerana satu ketiga. Dia kan semayang di jalan. Bagi agama lain nak semayang di jalan, mana boleh tak diizinkan. Oh, kalau macam tu tidak ada jalan, mereka kena bunuh je orang Islam ni. Inilah tuan-tuan sekalian, betapa uniknya ajaran Islam tu yang dibawa oleh Al-Quran. Dan tuan-tuan tengok lagi, saya bawa ni secara global gitu, saya tak cakap secara khusus. Bagaimana ayat-ayat mengenai pusaka yang paling detail, pembahagian 1/4, 1/2, 1/8, begitu, sampai sekarang ni tak boleh nak pindah benda tu. Paling canggih, pembahagiannya amat, yalah, orang nak elak tu masalah lain lah. Tidak ada satu agama lain yang mendetailkan begitu rupa. Itu di segi pusaka. Di segi orang yang boleh kahwin dengan orang yang tak boleh kahwin, didetailkan dalam Al-Quran dengan satu persatu. Bapa saudara dengan sepupu boleh tak boleh, dengan paling detail sekali. Bahkan ulama kata ayat Quran yang paling detail sekali berkaitan dengan undang keluarga, particularly mengenai orang yang diharamkan kahwin tak kahwin, diikuti dengan pembahagian pusaka. Dan saya dapati yang saya kaji sikit-sikit lah, pengharaman tak boleh kahwin dengan orang tua ini daripada agama Kristian baik dan agama-agama lain hampir sama dengan Islam. Mereka terpengaruh dengan Islam. Kalau tidak, satu agama saya sebut kahwin 2 beradik pun boleh. Ambil adik dengan kakak sekali, tidur satu bilik. Masuk akal ke tu? Islam dalam bab kahwin, kita kahwin dengan orang lagi jauh, hubungan saudara lagi baik. Jadi sikap kita mengambil sepupu sikit apa tu tak betul. Dari segi saintifik pun dia terkurang baik, dari segi bakar dan sebagainya. Rupanya Islam dah mendahului. Dia tak galakkan kawan dekat-dekat adik-beradik ni. Apa sebab? Nak membanyakkan umat. Yalah, rupanya ada falsafah lain pula di sebaliknya itu. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang itu, tuan-tuan tak terhingga betul-betul bagaimana Al-Quran itu menjadi begitu relevan dalam kehidupan manusia. Sebab itu Tuhan cabar kepada manusia ni dengan satu firman-Nya. Qul la ini ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Surah Al-Isra 88. Jikalau berkumpullah pakat-pakat manusia dan jin ni untuk mendatangkan seperti mana Al-Quran, nak buat seperti mana Al-Quran ini, mereka tak boleh buat. Percayalah. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, walaupun dia kalangan-kalangan mereka tu tokoh-tokoh yang hebat, tak boleh buat. Dan diakui oleh pakar-pakar bahasa sendiri. Tuan-tuan sekalian, ada cubaan-cubaan meminda Al-Quran. Saya tak nak sebut di negeri mana, tokoh-tokoh bahasa. Sekaligus je pakar-pakar bahasa Arab ni ayat tambahan, ni ayat bukan Al-Quran, terus dapat tahu. Ya,
Tak payah rujuk kepada mana-mana pun. Tuan-tuan di mana dah. Jadi sebab tu Tuhan kata, nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami jaga. Tuhan jaga macam mana? Bukan jaga tak bagi jatuh air, jaga tak bagi terbakar. Yang tu bukan jaga. Jaga kata buat macam mana pun, Al-Quran tu tak boleh dihapuskan. Sebab dia berada di hati nurani dan di minda manusia. Ada sepatah saja yang dipindah, orang dah cepat tahu. Sekali saya tak silap saya, Al-Quran yang dibuat di mana di Israel tapi telah diedarkan di Singapura, sempat orang dapat detect habis. Yalah, kita sini ada cubaan berapa kali nak buat Al-Quran palsu, tak sempat, 3 hari pun umur dia. Apa Al-Quran satu? Bacaan apa dulu kan? Bacaan, kau tak sempat ingat bacaan. Zaman ada orang tokoh itu dah mati, dia tak saya. Kan nama dia bacaan. 3 hari je habis di pasaran, tak peduli. Hebat. Tuan-tuan tahu di Rusia komunis menguasai lebih 70 tahun. Dia menghapuskan masjid-masjid langsung tak dibenar dan dia tak diruntuhkan, kemudian tak boleh pengajian Islam semua tak boleh. Bagaimana Al-Quran masih terjamin? Ibu bapa yang nak menjamin Al-Quran tadi selamat, kalau ada dalam bentuk kitab-kitab yang orang kami bakar sendiri. Jadi dia buat satu gaung di dalam tanah macam gua gitu. Dia buat tembok dengan elok di atas kita macam simpanan senjata buatan, tetapi di rumah-rumah dia orang lah. Siang-siang tadi anak-anak berada main online, tapi malam-malam budak-budak ni masuk ke bawah tu dengan dalam gelap, katanya dalam gelap ni. Maka ada orang yang hafaz Al-Quran ni menarik budak-budak tu baca. Jadi bila hafal dengan keadaan gelap, dia tak nampak urut, dia cepat ingat. Yalah. Jadi betapa banyak apabila benda tu berlaku dengan selama 70 tahun, tak silap saya, berlaku di rata tempat. Apabila hancurnya kesatuan Soviet dalam tahun berapa? Tahun 1990 berapa? Tahu ingat kan? Zaman Gorbachev kan? Dibenarkan semula kebebasan beragama ni. Tumbuh macam cendawan pusat-pusat Al-Quran, budak hafal Al-Quran dia boleh. Dia orang kata datang daripada mana ni? Generasi bapaknya dah tak boleh baca. Cuma dia bapaknya masih beriman, cari pakar pembaca Al-Quran ni hafal macam tu, buat pada anak-anak mereka di bawah tanah. Ini tak boleh dibuat di agama lain. Sebab itu mereka nak buat macam mana pun orang Islam ni supaya ni agak sukar. Tapi jangan anggap kata benda tu mereka berusaha. Mereka tak boleh hapuskan Al-Quran, Tuhan jamin. Tetapi mereka boleh membunuh banyak orang Islam. Sejarah yang paling mengerikan bagaimana selepas peperangan Spain dengan kuasa barat, Ferdinand Raja tu, yang Raja Spain ni, dia paksa semua orang Sepanyol yang masih Islam tadi masuk ke Kristian semuanya. Maka sampai sekarang ni Spain jadi Kristian yang hampir 100%, yang asalnya Islam 100%. Begitu juga di keseluruhan pulau-pulau Filipina, Islam semuanya. Sekarang tinggal di Mindanao. Di India, Islam telah menguasai 300 tahun ke 400 tahun dengan kerajaan Delhi. Tapi sekarang ni habis, tinggallah sekitar dalam 100 juta lebih lagi, sebab daripada 1,5 bilion orang manusia tu ada 100 juta lebih. Tapi 100 juta pun bertarburan seluruh India, tidak ada power apa-apa. Maka dengan kerana itu, kesan daripada pecahnya India tu wujud Pakistan dengan Bangladesh. Kerana agama lah tu, bangsa sama. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itu bagaimana Al-Quran itu dikawal rapi oleh Allah dalam berbagai-bagai bentuk. Itu contoh yang saya bagi, contoh baru. Jadi dengan sebab itu, saya cakap secara terbuka ni, saya tak ambil khusus Al-Quran dalam perspektif tertentu. Tokoh-tokoh ilmuwan dunia yang besar-besar seperti Rashid Ridha, seperti Syekh Abu Zahrah, seperti apa lagi ni, seperti mana, banyaklah. Dia katakan autoriti Al-Quran ni terlalu banyak aspeknya. Yang pertama, autoriti di segi linguistik. Wording dia terlalu luar biasa, dengan rhythm-rhythmnya. Yang kedua, hebatnya Al-Quran ni di segi maknanya. Ilmiah dah, itu memang tidak ada tolak banding. Dan ilmiah dia pula ikut keadaan, kesesuaian. Zaman dulu bahasa Arab itu menjadi popular dengan syairnya. Waktu tu
penonjolan Al-Quran melalui mengatasi segala syair-realism ni. Mana ada satu bahasa Arab yang bunyinya sama-sama, orang senang hafal. Tapi syair-syair Arab tu walaupun senang hafal, maknanya remeh aja, cuma bunyi je sedap. Tapi Al-Quran makna tu hebat, walaupun bunyi pun sedap juga. Kemudian sekarang ini penemuan-penemuan baru yang cukup-cukup hebat dari segi ilmiah ni. Allah Al-Quran juga. Kalau tuan-tuan tengok dalam viral-viral di YouTube lah, satu tokoh dia cuba mengatakan hebatnya Al-Quran tu. Dia katakan sebutan, saya tak pasti dengan ingat, sebutan syurga dengan neraka dalam Al-Quran tu, dengan sedangkan ada 6,666 ayat tu, jumlahnya sama banyak. Kalau tak silap saya lah, perkataan an-nar dengan jannah tu, kalau tak silap saya lah. Ada lagi perkataan-perkataan lain. Kalaulah manusia sekarang dia tak bolehkah dapat keadaan macam itu, tentu dia akan berlaku berulang-ulang, dia akan berlaku. Maka dengan sebab itu, ulama telah kenal pasti tidak ada dalam tempat Al-Quran yang maknanya bercanggah antara satu dengan lain. Tak ada. Yang berlawanan, yang katakan oh ini bohong, tak betul, tak ada. Kalau manusia lah yang garang macam tu di sana sini, macam satu tesis yang kita katakan setebal 500 muka, dibaca berkali-kali, pembaca dalam, pembaca luar, external examiner, dia akan diaudit, dia apa semua. Maka bentanglah. Pada bentang hari Viva tu ditegur oleh external examiner, merata tempat setiap halaman ada salah. Yalah. Manusia buat. Itu belum lagi. Sebab itu tuan-tuan tengok, cara Al-Quran mendetailkan sesuatu perkara mengikut keadaan yang paling sesuai, sebab benda tu otoritinya berkekalan. Kita kata dia paling detail sekali tentang undang-undang keluarga. Ya tak? Yang paling detail tentang keluarga lah. Orang keluarga termasuk nikah kahwin, tak boleh orang dengan orang dan juga persangka-persangka. Sebab dalam dunia ni, hidup kekeluargaan itu ciri utama manusia. Manusia tak boleh hidup seorang. Dia mesti berkeluarga. Dia panggil manusia hidup secara individu, lepas tu pada keluarga. Keluarga itu dia panggil ingredient, ataupun dia panggil, saya tak ingat bahasa sosialnya. Dia menjadi apa? Alat untuk bermasyarakat. Keluarga dulu. Maka keluarga ditumpukan kepada hal pusaka, hal harta benda, hal hubungan perkahwinan. Maka didetailkan dengan lengkap. Dan manusia, selagi nama manusia, dia tak berubah sejak zaman Adam sampai hari kiamat. Itulah ciri-ciri kemanusiaannya. Maka undang-undang itu didetailkan. Apabila didetailkan, tak timbul konflik, sebab benda itu semua manusia sama. Kulit dia berlainan, bahasa berlainan, tapi tak timbul konflik. Oh kata, bak kahwin ni kena orang Afrika berlainan daripada orang Asia. Orang Asia ni kena berlainan sebab orang Afrika tu mungkin alat seksnya berada di atas dan sebagainya. Tak ada. Contohnya. Maka benda itu disamakan untuk semua manusia. Didetailkan. Kemudian muamalat, business transaction. Nak apa beza sangat? Kalau sama, kita berbeli, orang Eropah berbeli, kita pun nak makan benda, orang Amerika berbeli, maka disamakan. Tapi benda-benda yang berbentuk yang perlu kepada localized situation, politik, tidak didetailkan. Contoh sudah, tak didetailkan. Dia letak prinsip-prinsip utama aja. Faham tak? Supaya kamu gunakan prinsip itu, tapi kamu apply mengikut budaya dan kebiasaan kamu. Antaranya dia katakan, wa amruhum syura bainahum. Urusan di kalangan kamu laksanakanlah dengan bermesyuarat. Ini prinsip utama dalam pemerintahan Islam. Maka buatlah mesyuarat. Cuma kelayakan ahli syura, dia letaklah syarat-syaratnya adil, beriman dan sebagainya. Itu tambahan. Maka prinsip ini applicable for every country and for every situation. Tapi dia tak letak ciri utama, nak kena ada PhD orang ahli syura, nak kena ada tak payah. Yang ni tak payah, sebab ini berubah keadaan. Kalau zaman dulu tidak ada jazah apa-apa, lebih alim. Cuba tuan-tuan tengok. Jadi bagaimana penekanan Al-Quran tentang ajarannya itu supaya terus menjadi relevan daripada dulu sampai ke hari kiamat. Cara Al-Quran meletakkan keutamaan yang mana didetailkan dan yang mana tidak didetailkan itu. Saya cukup kagum. Sebelum itu saya bukan menyedari benda ini. Apabila saya telah buat research itu, baru saya sedar, kalau dia detailkanlah kata tentang nak lantik agung macam mana nak lantik, Perdana Menteri macam mana nak lantik, benda itu di negeri ini lagi-lagi banyak timbul masalah. Sebab adat dan budaya tak sama. Tapi tak didetailkan, diletak hanya prinsip saja. Dalam muamalat pun dia banyak letak prinsip. Ada ijab dan qabul. Nak berlaku di mana? Ada offer dan acceptance. Nak berlaku macam mana terpulang.
Ada sains teknologi sekarang ni, beli dengan sewa komputer, beli sewa online. Kita terima dengan kata orang tu telah berlaku ijab, telah berlaku offer. Dan kita terima, kita hantar jawab balik kata ya, accepted. Maka dia terima nama kata ya. Bermakna prinsip asasnya tetap yang dulu juga, iaitu ijab dan kabul. Tapi caranya berlainan. Jadi kalau dulu kena pegang tangan, angkat. Saya beli dan encik serah. Angkat nikah pun macam tu. Prinsipnya kekal, gaya pelaksanaannya berlainan. Sedar tak? Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, saya boleh berhentilah kot dekat ni. Memang sedap lah nak cakap ni. Saya pun bimbang juga Cik Yaakob tak datang tadi ni. Aku dah mengajuk untuk puasa-puasa ni. Saya nak juga kebenaran ni dirakam tu, saya kata kalau boleh kan. Jadi terima kasih banyak. Ya? Oh, masjid pun ada rakam. Alhamdulillah. Ada tu. Terima kasih banyak. Saya pun apabila ada rakaman-rakaman ni saya berhati-hati. Yang pertama dia tujuan benda itu menjadi dakwah. Dan supaya apa yang saya cakap itu tidaklah mengulang apa yang mulai cakap saja. Walaupun kita akan, tapi saya rasa pendekatan yang agak tersendiri yang boleh sikit sebanyak memberi ilmu pengetahuan kepada tuan-tuan sekalian. Kita mungkin kalau dipanjangkan umur kita berjumpa lepas raya. Lepas raya tu tak tahu. Sebab lepas raya ni bulan Syawal. Mungkin orang sini ni raya 3 bulan, jadi mungkin 3 bulan lepas itu. Jadi kita tak. Atau mungkin saya dah 73 tahun 20 hari dah. 73 tahun ya, 73 tahun 15 hari dah. Jadi mungkin saya tak boleh nak kata kita berjumpa tahun depan. Saya boleh cakap kata minggu depan insya-Allah, bulan depan insya-Allah, 3 bulan lagi insya-Allah. Itu pun tak tentu lagi. Jadi dengan sebab itu segala kesalahan saya, penampilan saya yang tak sepertinya ini sejak daripada dulu, sejak pada zaman Tuan Haji apa Nazir tu saya tak ingat. Nazri Haji Nazir apa. Lepas itu Datuk Razali Nur Rahman, lepas tu fungsi kita sekarang ni. Jadi mungkin banyak kesilapan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ampunkan saya dan maafkan saya, itu kelemahan saya. Yang baik itu hanya daripada Allah. Dan saya pohon doa restu kepada tuan-tuan sekalian untuk kita sama-sama dikuatkan iman, dimurahkan rezeki, dan kita minta negara kita ni berada dalam keadaan selamat, sejahtera dan bimbang. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai-bagai keadaan yang tak menentu waktu ini. Semoga dengan keberkatan bulan Ramadan dan keberkatan kita semua, keadaan itu akan membawa kepada kebaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.